Okey, melihat pada perspektif belia dan politik kan, dan juga melihat pada konsep kenegaraan lah kan, saya rasa perkara yang paling penting perlu diberikan perhatian kan oleh rakyat dan masyarakat, dan juga terutama sekali golongan belia adalah mengenai konsep yang kita sekarang tengah perdebatkan, iaitu konsep rukun negara. Rukun negara sebagai satu identiti sebab kalau kita baca isi kandungan rukun negara itu, sebenarnya dia adalah identiti rakyat Malaysia dan melihat bukan saja dalam konteks struktur pentadbiran tapi merangkumi keseluruhan semuanya malah kalau kita melihat rukun negara itu sendiri, walaupun ada 5 orang kata induk yang perlu ditekankan, tapi kita jangan baca hanya 5 saja kita baca dari peringkat awal sehinggalah 5 prinsip tersebut untuk memahami sebenarnya rukun negara dan apa yang sebenarnya terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia diterjemahkan melalui secara ringkas dalam rukun negara. Jadi itu yang saya rasa signifikannya kepada golongan belia untuk faham rukun negara dan kenapa juga rukun negara ni terwujud di Malaysia. Misalnya kita tahu bahawa rukun negara ni dibentuk melalui satu berjenis perundingan negara yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak selepas pada peristiwa 13 Mei ketika Mageran ketika itu jadi pada tahun 71 tidak salah saya 70 atau 71 rukun negara ni diperkenalkan dan dia menjadi induk menjadi satu bentuk ideologi dan satu bentuk konsep lah kenegaraan bagi Malaysia itu sendiri lah. Dan bagi golongan belia perlu faham semua konsep apa yang dijelaskan oleh rukun negara ini, khususnya perkara yang cuba difokuskan lah prinsip yang kelima lah, kesepahaman dan kesusilaan sebab ini sebenarnya konsep ini mencerminkan kepada tata sila orang tempatan atau orang Malaysia sini yang mana kita tahu bahawa kita ada adat, kita ada nilai dan kita ada pegangan yang sebagai tunjang kepada semua rakyat Malaysia dan belia perlu faham keadaan ini supaya kita tahu, sebab sekarang ni golongan belia khususnya berumur 35 ke bawah 35 tahun ke bawah, pendedahan kepada maklumat tu agak luas dalam internet dan sebagainya, Facebook, Twitter dan sebagainya, YouTube dan exposure ataupun pendedahan kepada dunia luar tu banyak dan banyak pengaruh luar masuk tapi dalam masa sama kita sebenarnya kena faham identiti kita dan kita ni ada budaya, ada cara hidup dan juga ada nilai yang dipegang dan itu yang dibawa melalui konsep yang kelima lah. Kita harus sopan maksudnya kita harus respect hormat keberbahagiaan yang ada dalam negara ini jadi itu satu yang penting lah untuk kita alusi dan kesusilaan misalnya kita ada pegangan kepada yang beragama, kita ada amalan agama yang kita pegang dan kalau yang tak ada agama, mungkin ada yang tak ada agama khususnya di Sabah Sarawak mungkin ada yang tidak masih mengamalkan animisme contohnya tapi mereka ada nilai morality yang dipegang jadi dalam konteks ini perkara ini perlu didokong dan juga menjadi sumber identiti kepada seluruh golongan belia lah, terutama sekali kalau golongan belia yang ingin menceburkan diri dalam politik okey asas kenegaraan Malaysia ni, asas negara ni tetap pada rukun negara, itu jelas, semua kena faham selain pada perlembagaan lah, kita kena faham kenapa kita perlu faham tentang Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan, kerana ia menjelaskan tentang hak kita sebagai rakyat Malaysia dan sejauh mana kita mampu untuk berperanan lah sebagai rakyat Malaysia termasuk sekali dalam konteks untuk menyertai politik dan sebagainya jadi dalam konteks ini saya rasa golongan belia kena faham konsep ini macam mana pun saya rasa pendedahan politik lah sekarang ni kita banyak nak melihat kepada literasi politik di kalangan golongan belia sebab golongan belia ada yang sangat apati tidak ambil tahu langsung pasal politik tapi banyak juga yang
involve atau terlibat secara aktif dalam politik. So dalam konteks ini yang ditekankan yang harus diperdedahkan secara secara tuntas lah di kalangan belia ni, terutamanya melalui pendidikan politik lah. Masalahnya kita sekarang ni agak terbatas dari segi pendidikan politik yang dibawa melalui silibus-silibus politik di peringkat menengah atau rendah sebagainya. Sebab saya rasa pendidikan politik ni perlu diawalkan supaya contohnya belia ni faham politik apabila mereka sudah dewasa. Saya bagi contoh macam ni. Pendidikan politik ini di peringkat perlu didedahkan sebenarnya di peringkat paling rendah. Sekolah rendah sepatutnya telah didedahkan. Tapi metod pendidikan itu tidak harus terlampau complicated. Menjelaskan tentang rukun negara, pilar sebagainya. Tak perlu. Ataupun kalau nak berkatakan tentang demokrasi, jangan menceritakan tentang teori demokrasi sebagainya. Sudah tentu budak-budak di peringkat rendah ni dia tak faham. Tapi konsep demokrasi boleh diajar dengan pelbagai cara. Misalnya saya bagi contoh di Australia. Bagaimana cara untuk berpolitik ataupun mengundi dalam pilihan raya itu telah didedahkan peringkat lebih awal. Maksudnya di Australia tu dibuatkan macam ballot box dan pelajar-pelajar tu disuruh untuk memilih wakil-wakil mereka dengan letakkan contoh nak pilih ketua kelas contohnya, letakkan dalam box yang mana mereka nak pilih dan terpulang pada mereka lah kalau mereka suka seorang kawan mereka ni untuk jadi ketua kelas contohnya, apa kriteria mereka sokong tu terpulang pada mereka. Jadi dalam konteks ini sisi banyak dalam mengajar mereka cara untuk berdemokrasi dalam peringkat terendah. Jadi dalam konteks ini saya rasa perlu ada perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia lah untuk mendedahkan golongan belia terhadap perkara inilah. Jadi sekarang ni kita banyak nak bercakapkan bahawa konteks undi 18 yang telah saya rasa akan digazetkan lah dalam tak lama lagi dan akan diimplementasi lah. Maksudnya umur 18 dah boleh jadi calon, dah wajib kena mengundi kalau pilihan raya contohnya kita tak tahu lah pilihan raya bila tapi kalau golongan umur 18 ni boleh mengundi, maksudnya mereka dah kena tahu dan kenal parti politik, apa itu politik sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa pendidikan awal tu perlu disegerakan lah bagi membolehkan mereka supaya rasional dalam memilih siapa yang bakal jadi calon mereka sebab mungkin ramai yang tidak faham lah dalam konteks ini. Yang kedua saya rasa selain pendidikan awal tadi yang kedua saya rasa sistem pendidikan juga perlu ada perubahan lah tapi dalam masa sama tidak harus maksudnya perlu diadakan sekatan juga supaya sistem pendidikan tidak dipolitikkan oleh parti politik. Jadi kita tak nak keadaan itu berlaku lah. Sebagaimana kita tak mahu institusi pengajian tinggi kampus dipolitikkan sampai dibuka contohnya cawangan parti politik di UM contohnya. Kita tak mahu keadaan itu berlaku walaupun hak pelajar tu boleh mereka boleh jadi boleh menyertai parti politik dan terlibat dengan politik luar, tak ada masalah, tapi cuma jangan bawa politik luar ke dalam kampus itu kita tak nak. So dalam konteks ini sama juga konsepnya di sekolah. Cuma inilah pendedahan politik itu perlu diawalkan dan sebagainya. Saya rasa apa saja elemen baru yang diperkenalkan tu jelas baik walaupun ada elemen negatif juga dalam konteks ini. So tapi secara keseluruhan saya melihat bahawa pendidikan politik khususnya golongan belia lah yang ada sedikit kebimbangan lah apabila had umur telah diturunkan 21 ke 18. Jadi macam mana orang muda ni mengundi adakah mereka bersedia untuk ke arah itu? Jadi dalam konteks ini saya rasa mereka perlu dipersediakan yang maksudnya disediakan make them ready lah untuk berpartisipasi dalam politik sebab seluruh walaupun kita lihat satu benda baru di Malaysia tapi seluruh negara, banyak negara dunia sebenarnya telah
menurunkan hak umur pengundian tu. Kalau negara lain dah turun sampai 18, ada yang sampai 16 pada sebagainya, kita baru nak turun kan. Jadi dalam konteks ini mereka perlu diperdedahkan dengan ilmu politik, ilmu basic lah politik sebagainya, supaya mereka boleh buat keputusan yang terbaik lah untuk negara. Jadi dalam konteks ini bagi saya agak melihat satu yang positif lah isu ni, tapi golongan belia perlu dipersiapkan lah, sebab peranan belia sekarang ni sangat penting sebagai wadah untuk masa hadapan, pemimpin masa hadapan, dan mereka yang harus merencanakan masa hadapan negara lah. Jadi sebagai negara baru demokrasi, Malaysia ni sudah buat 63 tahun merdeka, jadi perlu ada satu pencambahan media ataupun setengah orang melihat kepada perspektif paradigm shift, ajakan paradigma, perubahan kepada masyarakat itu mencerminkan perubahan kepada minda dan juga perubahan kepada generasi baru masa depan, yang saya rasa akan memberi impak yang lebih positif kepada politik pendemokrasian dan juga peranan belia itu sendiri pada masa akan datang.